Yang dikasihi lagi dimuliakan tuan-tuan, puan-puan, ayah, ibu, para hadirin sidang jemaah, mudah-mudahan kita dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur yang tidak terhingga kita rafakkan ke hadrat Allah pada pagi ini dapat kita bersama-sama untuk menyambung kembali pembacaan kitab Nasaihul Ibad, iaitu pada muka surat 138. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-ummahatu arba'un, ummul adwiyah wa ummul adab wa ummul ibadat wa ummul amani. Fa ummul adwiyah qillatul akli wa ummul adab qillatul kalam wa ummul ibadat qillatul dhunub wa ummul amani as-sabru. Pokok-pokok itu ada 4. Al-ummahat. Ummahat ni asal mana ibulah, ummi, ummu. Ummahat ni jamak ni. Ibu-ibu, makna pokok. Ummul adwiyah, 4 tu apa dia? Pokok ubat. Wa ummul adab, pokok adab, atau boleh juga kita sebut akhlak. Wa ummul ibadat, pokok ibadah. Wa ummul amani, dan pokok harapan ataupun cita-cita. Amani, amanina. Kemudian Nabi huraikan fa umul adwiyah, adapun pokok ubat, ibu bagi segala ubat, adalah dengan sedikit makan. Qillatul akli, qillah sedikit, qalil. Akli makan. Pokok adab ataupun ibu bagi segala adab ialah qillatul kalam, sedikit bicara. Sedikit bicara. Kemudian pokok ibadah, ibu bagi segala ibadah. Qillatul dhunub, sedikit berbuat dosa. Dan akhir sekali, pokok harapan, ibu bagi segala nak mencapai cita-cita, amani, adalah dengan sabar, as-sabru. Baik, huraian dia. Sedikit makan menjadi pokok, menjadi ibu bagi sekalian ubat.
Sebab berpantang larang dari sesuatu makanan tertentu yang dapat mendatangkan penyakit. Kita berpantang dari memakan sesuatu makanan yang makanan itu telah terbukti kalau kita makan biasanya mendatangkan penyakit, ataupun mungkin telah mendapat nasihat daripada pakar, doktor, hak ni tak boleh makan, hak ni kena pantang kan. Itu adalah lebih baik. Kita berpantang tu adalah lebih baik daripada memakan makanan tersebut. Kita makan juga, sebab jenis pantang tengok tadi kan. Bukan pantang makan. Banyaknya pantang tengok lah. Termasuk saya juga. Itu adalah lebih baik daripada memakan makanan tersebut. Dah makan, cari ubat. Kemudian berubat. Telan itu, telan ini. Untuk menawarkannya. Untuk nak bagi tahan sakit. Ataupun mungkin hilang sakit. Dan seumpama. Dalam hal ini, kajian ataupun tulisan Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala mendapati bahawa sebab atau punca dari segala macam penyakit berpunca dari makanan. Itu memang kita sendiri pun tak menafikan. Baik. Ya. Baik. Pertama, secara asasnya setiap ciptaan Allah itu kena pada tempat dia. Elok belakalah kita kata dari sudut hikmah. Dari sudut hikmah, dari sudut kebijaksanaan Allah. Tetapi dalam masa yang sama, kita juga tidak menafikan Allah mencipta sesuatu itu dalam bentuk sifat berpasangan. Ada baik, ada buruk, ada cantik, ada hodoh. Itu bahasa. Kita katalah lotong monyet. Tak segak pun. Tapi bentuk penciptaan tu kena pada hikmah, kebijaksanaan Allah. Sesuai dengan kelotongan dia tu. Kan? Itu sifat berlawan tu memang ada. Tinggi, rendah. Hitam, putih, siang, malam. Elok, tak elok. Cuma dari sudut adab, macam kita biasa dengar lah, tok-tok guru kita bila nak mengakhiri kuliah, yang baik datang daripada Allah, yang buruk pun hakikatnya datang dari Allah, tapi atas kejahilan dan kelemahan diri kita. Gitulah ayat dia kan. Ya. Baik. Jadi itu yang pertama ya. Yang pertama, ibu bagi segala ubat sebenarnya adalah berpantang. Terutama pada makanan-makanan yang kita tahu terdedah untuk menyebabkan kita jadi sakit. Tapi bukan satu benda yang mudah lah dari sudut praktikal kan. Sebab kita ni, itu yang kata nafsu tu. Dia nak juga, dia nak rasa juga. Walaupun pengalaman dah lalui, bila rasa tu satgi berdenyut-denyut, satgi sakit, satgi mulalah tak boleh berjalan lah itu ini.
Tapi nafsu tu kadang-kadang kita tak mampu handle kan. Tahu tapi nak buat tu tak semudah. Jadi dalam erti kata lain, kalau bahasa ibadatnya, yang terbaik puasa lah. Kita bulan Syawal ni masih ada sempat lagi. Yang dah selesai tu alhamdulillah, tahniah. Yang dah raya puasa 6. Kemudian kita teruskan bawa ke bulan-bulan berikutnya, Zulkaidah. Paling tidak seperti yang kita selalu bincang, 3 hari dalam sebulan puasa sunat, salah satu ayam. Maintain sampai bertemu Ramadan yang akan datang. Kemudian fa ummu mana tadi? Wa ummul adab. Yang tu dia tak hurai ya. Pertama tadi makan ataupun pokok bagi segala ubat kan. Yang kedua, pokok bagi segala adab adalah sedikit berkata-kata. Kalau tengok tak ada dia punya syarah kat situ. Dia terus pergi sedikit dosa kan, perenggan bawah sekali. Itu sabar. Jadi kita tengok sikitlah. Ibu bagi segala adab. Ataupun antara perkara penting untuk mendidik diri kita ataupun anak-anak kita, masyarakat, pelajar-pelajar, murid-murid, nak jadi manusia yang beradab, salah satu yang dipetuakan oleh Nabi SAW ialah sedikit bicara. Menahan lidah daripada bercakap perkara-perkara yang tak mendatangkan manfaat. Selalu sangat kita ulang bila menyentuh berkenaan percakapan ni, bab bicara ni, maka di sana kebiasaannya manusia akan terbahagi kepada 3 golongan. Lebih kurang gitulah. 3 kategori. Kategori pertama disebut kategori pemikiran aras rendah. Mereka suka bercakap tentang keburukan orang. Suka, bukan, kalau sekali-sekala menyentuh tu mungkin ada sebab. Ini mulutnya itu je keluar. Buruk orang, lepas tu membangga-banggakan diri. Kalau yang hebat tu dia je lah. Orang lain tu semua tak betul, tak kena. Ini dipanggil percakapan pemikiran aras rendah. Yang kedua, percakapan pemikiran aras sederhana. Yang mana golongan ini dia bercakap tentang kehidupan. Dia tak cerita buruk orang, dia tak kacau orang, dia tak kutuk orang. Cerita kehidupan lah. Cerita nostalgia. Yang minat mancing, cerita pasal mancing, hobi. Cerita zaman sekolah dulu-dulu. Cerita bola sepak. Dia berlega sekitar itu. Cerita pasal kongsi resepi makanan, masakan, kehidupan. Tahanlah juga daripada hak pertama tadi. Adapun kategori yang terbaik, pemikiran aras tinggi, mereka bercakap tentang wawasan ummah. Mereka berfikir tentang amar ma'ruf nahi munkar, fikir macam mana nasib umat Islam, apa nak buat dengan anak-anak muda. Bercakap tentang itu. Itu hebat kan. Jadi kita berada di kategori yang mana satu, masing-masing lah kita muhasabah.
Jadi ternyata Nabi SAW sendiri menyatakan wa umul adab qillatul kalam. Ibu bagi segala adab ialah sedikit bicara. Bercakap ketika perlu. Apatah lagi kalau seseorang itu bercakap, yang keluar daripada mulut dia tu menampakkan dia tak beradab. Oh, tu lagi beratlah kan. Hak tu lagi elok dia diam. Hak tu lagi elok dia tahanlah bicara dia tu. Sebab dengan dia bercakap tu lagi nampak dia tak ada akhlak. Kadang-kadang sampai tahap kita kata celupanya mulut dia. Tak biadab lah orang katakan. Bila tidak beradab tu dia jadi biadab lah. Baik. Memang kita akan jumpa dalam masyarakat kategori-kategori manusia yang sebegitu, yang terlampau-lampau pendiam lah. Satu sudut kalau kita dah kenal itu karakter dia, kita mungkinlah tak bersangka buruk, dah kenal dah. Dah itu PR dia, passion dia rupa itu. Tetapi dalam masa yang sama, orang yang terlampau pendiam ni pun kena juga latih diri dia. Tengok kesesuaian lah. Tengok kesesuaian. Bukan satu benda yang mudah, sebab dah itu karakter dia kan. Dia perlu latih, perlu beranikan diri. Dia ada istilah apa sana panggil introvert apa kata. Dia ada budak yang memang kalau boleh dia nak bersendiri, dia tak suka. Kalau pergi kenduri kendara, orang tua-tua tanya dia jadi rimeh. Kan, kerja mana, sekolah mana, ada. Sampai kalau tengok kat media sosial tu dia peduk share perbezaan, minta maaf sebutlah, perbezaan orang budak-budak yang sunat pakai laser dengan yang sunat zaman batang pisang dulu. Kalau zaman-zaman dulu tu dia tak, bukan hati tisu kan, tanya apa pun dia relax je. Kalau zaman sekarang ni dia cepat rimeh. Macam menyebuk seolah-olah banyak benda nak tanya kan. Sedangkan kita bermasyarakat, bersosial, bersori-sori. Kalau terlampau pendiam tu kadang-kadang perlulah. Kita sendiri sebagai ayah ibu pun main peranan. Tengok anak-anak kan, ada yang pendiam, ada yang kurang bercakap. Saya sendiri pun dalam keluarga, ayah saya asal dulu memang seorang yang tak banyak cakap. Pendiam, berbanding mak lah. Dia duduk dengan kawan-kawan di kedai kopi, dia duduk. Tapi nak dengar dia bercakap tu memang payah. Dia tukang senyum, kan? Tukang cukup korum. Senyum. Dia bukan dia buat-buat karakter dia macam tu. Sepatah lah jawab. Tanya. Kalau kita ni nyembang dengan dia, mati kutu kan kalau jenis orang macam tu kan. Kalau kita pun tak meriah. Kalau dah kenal tu, kita tak kata apalah. Itu karakter dia kan. Okey, habis. Kemudian baru kita masuk perenggan bawah sekali tadi. Sedikit dosa menjadi pokok ibadah. Ibu bagi segala ibadah ni bukan ibadah tu sendiri. Nampak tak? Betul lah. Solat sunat, qiyamul lail, tahajud, berzikir, baca Quran, sedekah. Tu semua ibadah tu. Tapi Nabi sebut, ibu bagi segala ibadah ialah kita usaha untuk tinggalkan dosa. Kerana masih ramai orang yang betul, dari satu sudut kita kata bagus, dia rajin buat ibadah, boleh buat ibadah. Tapi dalam masa yang sama, kadang-kadang rajin juga buat maksiat. Tu. Jadi sedikit dosa. Kenapa disebut sedikit dosa? Nak kata sifar dosa tu tak mungkin lah kan. Bersih daripada dosa. Itu rasul-rasul, nabi-nabi je maksum. Jadi kita ni dah usaha takat mana pun, dah mujahadah, kira dah habis baik pun, sedikit sebanyak tu kata tetap akan ada dosa. Sedar tak sedar je. Dosa zahir, dosa batin, dosa panca indera, macam-macam lah kita ni. Sebab tu dia tak kata
Ibu bagi segala ibadah ialah tidak ada dosa. Tak mungkin. Qillatuz zunub maksudnya menunjukkan kita dah bersungguh-sungguh nak tinggalkan dosa tu. Tapi maklumlah, atas nama manusia lalai apa semua ni ada juga. Ya. Jadi bukanlah semata-mata kita menumpukan ibadah itu. Yang paling sukar sebenarnya ialah macam mana nak tinggalkan. Hatta kadang-kadang silap hari bulan dalam buat ibadat tu pun ada dosa kan. Dosa riak, dosa ujub tu dalam buat ibadat tu. Hak tu yang risau tu. Sebab memang dosa itu, ya, tabiat atau sifat dosa tu, dia boleh melenyapkan pahala ibadah. Ya. Ada hadis contohnya, hadis riwayat Imam Al-Bazzar, terbaca tadi, saya terjemahkan, baca terjemahan dia. Ada seseorang mengadu kepada Nabi. Terdapat seorang wanita, hadis ni popular kan, yang rajin bangun qiyamul lail, ibadat tu. Dan berpuasa di siang hari. Puasa sunat tu memang dia champion lah. Tetapi tabiat dia suka menyakiti hati jiran dengan kata-katanya. Lalu Nabi jawab bila ada orang tanya situasi macam tu kan, ya Rasulullah, ada seorang perempuan ni rajin qiyamul lail apa puasa sunat, tapi dia dengan jiran ni ada masalah sikit lah kalau dalam bab bercakap ni, mulut laser lah. Kan, dia bercakap tu bahasa-bahasa yang pedih. Nabi kata apa? Tiada kebaikan di dalam amalannya. Nabi jawab, la khaira fiha. Kita risau yang tu. Sebab tu satu muhasabah, wa ummul ibadat qillatuz zunub. Ibu bagi segala ibadat tu kita tinggalkan dosa. Adakah? Ya. Ya, betul. Baik. Jadi tak ada manusia yang sunyi daripada melakukan kesilapan kan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat pemurah, sifat pengasihnya memberi jalan. Bila kamu bersalah, tersilap, terlalai buat dosa, segeralah beristighfar dan bertaubat kalau melibatkan dosa besar. Maksudnya untuk orang berdosa ni, besar mana pun dosa dia, kelalaian dia, tak pernah sama sekali Allah tutup pintu taubat untuk dia. Pintu tu sentiasa terbuka. Masuklah, marilah. Ya. Memang kalau kita imbangi balik, ya, manusia itu Allah cipta dia berbekalkan dengan nafsu, kan? Dengan ujian-ujian syaitan, iblis, dengan pesona-pesona dunia, macam-macam hal lah kita tu. Sebab tu Syekh Ibn Atha'illah pun sebut, tak pelik manusia ni buat dosa. Tak pelik tu bukanlah maksud satu motivasi pula suruh buat dosa. Yang peliknya kamu tak beristighfar. Yang peliknya kamu tak bertaubat. Atas nama manusia tu memang begitulah.
Jadi dengan kesalahan-kesalahan tu betul lah. Ya, supaya lidah kita ni pula sentiasa beristighfar pada Allah. Ya, mengaku di atas kelemahan, kelalaian kita. Hatta Nabi sendiri ajar. Nabi tak berdosa tapi Nabi ajar kan. Sehari semalam kurang-kurang 70 kali beristighfar. Kadang 100 kali. Bahkan lebih pada tu. Ya. Nah, betul lah tu. Okay, baik. Dalam tasawuf, dalam ilmu tasawuf, dalam pandangan kacamata kesufian, dinyatakan bahawa perbuatan dosa hanya akan menyebabkan seseorang terasa berat dalam nak melakukan ibadah. Dan semakin menjauhkan diri dia ataupun seseorang itu daripada Rabb-Nya. Ini bahana, ya, ataupun dahsyatnya penangan dosa sehingga boleh mengundang rasa malas atau kita kata berat nak buat benda-benda elok. Kadang-kadang jadi bertangguh-tangguh. Dan paling kita bimbang, tanpa sedar, dosa yang kita buat tanpa istighfar, tanpa taubat ni tadi, sebenarnya makin hari makin menjarakkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu last sekali paling takut apa? Bila sampai satu tahap, orang yang buat dosa tu dah tak rasa dah benda tu dosa kan. Dah jadi, itu istilahnya normalisasi tu. Dah jadi normal dah. Oh, lagi parah lah. Itu sampai tahap hati, kalau tengok dalam Quran, hadis apa semua, matilah. Na'udzubillah. Qaswah. Hati dia jadi keras. Dah tak sensitif dah. Baik.